Pelan Pemulihan Negara PPN 4 fasa bersifat komprehensif dalam mengawal penularan COVID-19. Untuk perkembangan di Parlimen, kita bersama Nur Fahana Azwani Ismail. Teruskan, Fahana. Ya Syah, rang undang-undang anti gangguan seksual dijangka akan dibentang dalam mesyuarat kedua Dewan Rakyat. Namun ia masih tertakluk kepada kelulusan Jabatan Peguam Negara selain persetujuan daripada mesyuarat Jemaah Menteri. Berkaitan dengan draft rang undang-undang anti gangguan seksual yang telah digubal secara kolektif melalui satu pasukan projek khas dengan penyertaan pelbagai pihak yang terdiri daripada wakil-wakil kementerian dan agensi berkaitan, badan-badan bukan kerajaan serta ahli-ahli akademik, Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat telah mensasarkan pembentangan RUU ini bagi bacaan kali pertama iaitu semasa mesyuarat kedua Dewan Rakyat yang sedang bersidang sekarang ini, iaitu insya-Allah sebelum 16 Disember 2021 ini, tertakluk kepada kelulusan daripada Jabatan Peguam Negara dan juga persetujuan daripada mesyuarat Jemaah Menteri. Proses semakan RUU adalah Proses semakan rang undang-undang RUU adalah satu proses yang perlu dilakukan dengan teliti. Ini bagi memastikan RUU tersebut berkeupayaan untuk menangani kekurangan perundangan sedia ada selain mengatasi isu-isu pelaksanaan yang boleh timbul. Datuk Siti Zaila menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Tenom Norita Sula. Selain itu, Dewan turut dimaklumkan bermula 2018 hingga 31 Oktober lalu, sejumlah 20,025 talian telefon telah ditamatkan atas kesalahan spam. Kesalahan melibatkan aktiviti mempromosi judi dalam talian, pinjaman tidak berlesen dan lain-lain. Aktiviti berkenaan dikenal pasti Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM yang menjalankan audit pengesahan data pelanggan talian telefon prabayar. Ini bagi memastikan semua nombor yang aktif disahkan dengan sewajarnya. Bermula 2018 hingga 31 Oktober 2021, sejumlah 4,799 laman web judi dalam talian telah disekat berdasarkan permohonan resmi pihak PDRM atas kesalahan di bawah Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Usaha ini akan dijalankan secara berterusan dari masa ke masa berdasarkan permohonan daripada PDRM serta maklumat dan aduan yang diterima daripada masyarakat. SKMM turut menggerakkan program-program advokasi pengguna menerusi pelaksanaan kempen kesedaran di seluruh negara melalui hebahan media massa. Langkah itu diambil bagi memupuk kesedaran orang ramai termasuk golongan muda supaya tidak terjebak dengan kegiatan judi dalam talian. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Parit Datuk Muhammad Niza Zakaria. Kementerian Pengangkutan tidak merancang untuk memperkenalkan perkhidmatan e-hailing atau teksi motosikal. Keputusan itu mengambil kira pelbagai aspek terutamanya isu keselamatan dan kebajikan penumpang. Malah kerajaan turut mengambil kira jumlah kes kemalangan jalan raya yang tinggi melibatkan penunggang dan juga pembonceng motosikal. Selain itu, isu-isu melibatkan pematuhan kepada undang-undang dan peraturan jalan juga menjadi satu perkara yang perlu diberi perhatian yang serius di kalangan pengguna motosikal sedia ada. Kementerian akan meneruskan kajian secara berterusan bagi menilai semua aspek berkaitan perkhidmatan ini sebelum sebarang hala tuju mengenai perkara ini dipertimbangkan kelak. Beliau berpandangan perkhidmatan e-hailing teksi merupakan medium pengangkutan yang selamat. Ia dilihat mampu memenuhi permintaan serta keperluan pengangkutan pelanggan dengan baik. Dr. Henry menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Julau Larry Sun. Seperti biasa ketika ini Dewan berhenti berehat sehingga pukul 2.30 petang dan akan menyambung semula sesi penggulungan belanjawan 2022 oleh kementerian-kementerian yang terlibat. Sekian langsung dari Parlimen, kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Farhana.